Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini yang dianjurkan oleh Nur Islam Academy untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan buku Umdatul Ahkam yang ditulis oleh seorang tokoh hadis yang terkenal, iaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Seperti mana yang kita maklum, pada kuliah yang lepas kita telah pun masuk berbicara berkenaan dengan bab waktu-waktu salat. Dan insya-Allah pada malam ini, kalau mengikut catatan saya, kalau saya tak lupalah, dan Kak Lin pun ada ingatkan saya baru ni, pada tengah hari tadi kita berhenti pada hadis yang ke-51, kalau tak silap. Tapi kalau tengok dalam penomboran yang ada dalam buku terjemahan tu, dia hadis nombor 53. Jadi biasalah, nombor-nombor penomboran ni dia bukan datang daripada penulis, dia datang daripada editor yang mengedit kitab ini. Oleh kerana itu berlaku perbezaan cara kira tu. Tapi tak ada masalah, kita nak baca hadis yang ke-51 dalam buku saya ni. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, katanya, an Abil Minhal Sayyar ibni Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu faqala lahu abi haddithna kaifa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli al-maktubah. Qala kana yusalli al-hajir allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu asy-syams wa yusalli al-'asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madinah wash-shamsu hayyah wa nasitu ma qala fi al-maghrib wa kana yastahibbu an yu'akhkhara min al-'isha'i allati tad'unaha al-'atamah wa kana yakrahu an-nawma qablaha والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Ni hadis ni dia panjang sikit, tapi taklah panjang, dia sederhana panjang lah. Baik, maksudnya daripada Abul Minhal Sayyar ibni Salamah, dia mengatakan, dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Saya bersama dengan ayah saya masuk berjumpa dengan seorang yang bernama Abu Barzah al-Aslami. Siapa Abu Barzah al-Aslami? Abu Barzah al-Aslami ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyar ni
dengan ayah dia nak pergi jumpa sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan guru kepada generasi yang datang berikutnya yang tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni kira guru kepada tabi'in. Sebab guru ni guru dari sudut agama lah. Sebab mereka belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu abi, maka ayah saya, yakni ayah kepada Sayyar, iaitulah Salamah, dia bertanya kepada, bukan bertanya, dia kata dia minta satu panduan daripada Abu Barzah. Panduan berkenaan dengan salat. Dia kata, hadisna kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Tolong ceritakan kepada kami bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fardu. Bagaimana dulu Nabi salat fardu? Tolong ceritakan pada kami sekejap. Kami nak belajar. Ni nak buktikan bahawasanya agama ni kalau berkaitan dengan ibadah, kalau berkaitan dengan tata cara nak menyembah Allah, nak mendekatkan diri pada Allah, caranya adalah dengan kita berpandukan kepada nas. Kita berpandukan kepada Al-Quran, kita berpandukan kepada As-Sunnah. Tidak berpada dengan hanya alasan benda ni baik kot pada akal kita dan kita buatlah. Benda ibadah yang khusus, yang akal tak boleh fikir, kita kena bergantung kepada nas. Kita kena bergantung kepada apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Rasul kata. Tak boleh hanya sekadar kita kata benda baik apa salahnya. Kerana kalau benda tu baik tapi tak ada dalam dalil, ya, Waalaikumsalam. Kalau benda tu baik tak ada dalam dalil, then kenapa para sahabat tak buat? Lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalau benda tu baik, dah tentulah mereka akan berlumba-lumba, ya, untuk melakukan perkara tersebut. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rujukan bagi golongan tabi'in. Sebab sahabat ni hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ulama Ahlussunnah mengatakan, mereka buat satu kaedah. Mereka kata, sesiapa yang kamu lihat mencela golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattahimhu 'alal Islam. Maka kamu boleh pertikaikan keislaman dia. Sebab sahabat Nabi ni golongan yang termulia. Golongan yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, golongan yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Golongan yang tak ada kepentingan, yang telah mengorbankan kepentingan dunia mereka hanya semata-mata nak menyampaikan agama kepada kita dalam keadaan agama itu bersih. Mereka sanggup meninggalkan dunia, mereka sanggup meninggalkan tempat tinggal, mereka sanggup tinggalkan keluarga, mereka sanggup tinggalkan apa saja demi untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi untuk menegakkan agama. Oleh kerana itu, Ahlussunnah wal Jamaah sangat-sangat menghargai golongan sahabat dan mereka tidak boleh terima sesiapa yang mencela golongan sahabat. Bahkan ulama Ahlussunnah menjadikan cinta kepada sahabat, at-taraddi 'anis sahabah, at-taraddi 'ala sahabah, mendoakan supaya Allah meridai golongan sahabat, di antara tanda seseorang itu menganut ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kenapa jadi gitu? Kerana dalam mazhab akidah kita ni ada golongan yang benci kepada sahabat. Ada golongan yang memusuhi sahabat. Ada orang yang bila disebutkan nama sahabat, dia laknat. Dia doakan mereka ini supaya mendapat neraka daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perangai benci kepada sahabat. Tapi adakah golongan ni muncul, tuan-tuan? Adakah golongan ni wujud? Golongan ni wujud. Golongan ni lah yang apabila mereka merayakan sesuatu perayaan, mereka akan menjerit-jerit mengatakan Abu Bakar finnar,
Umar finnar, Aisyah finnar. Mereka akan kata Abu Bakar dalam neraka, Umar dalam neraka, Aisyah dalam neraka. Fitnah kononnya Aisyah lah yang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi wafat. Ni siapa punya kerja? Satu madhab yang mendakwa diri mereka Muslim, tetapi sebenarnya mereka membenci para sahabat, iaitulah golongan Syiah. Jadi sebab itu kita kena hati-hati. Golongan Syiah dengan kita ni bukan hanya sekadar perbezaan macam beza Syafi'i dan Hanafi. Tidak. Bukan seperti mana perbezaan di antara Maliki dan juga Syafi'i. Tak. Maliki dan Syafi'i, Hanafi dan Hambali berbeza dari sudut cara faham. Berbeza dari sudut hukum hakam. Tetapi bila disebutkan nama sahabat, kesemua empat-empat mazhab ini menyayangi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujukan mereka pun merupakan rujukan yang sama. Mereka pakai Sahih Bukhari, mereka pakai Sahih Muslim. Tapi perbezaan di antara kita dengan Syiah, perbezaan yang sangat ketara. Rujukan hadis mereka bukan seperti rujukan kita. Rujukan hadis mereka tak sama macam rujukan kita. Jadi benda ni kita perlu hati-hati supaya kita tak terkesan dengan pemikiran ini. Takut-takut kita termaki sahabat kerana kononnya nak menyayangi keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi kita sayang, para sahabat Nabi pun kita cinta. Baik, tak apa, tak ada masalah yang tu. Sekadar selingan. Jadi Salamah dan juga anak dia jumpa dengan Abu Barzah Al-Aslami yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sahabat Nabi, pastinya dia ada ilmu berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia ni pernah hidup dengan Nabi, beriman dengan Nabi waktu Nabi hidup, jumpa dengan Nabi tu waktu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu dia jumpa, dia kata hadisna, tolonglah ceritakan kepada kami, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Ceritakanlah kepada kami bagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fardu. Kami nak tahu Nabi salat fardu macam mana. Maka dia ni bila ditanya, dia pun jawablah. Oleh kerana orang dah tanya hukum hakam berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tunjuk, maka dia pun cerita. Dia kata, kana yusallil hajir allati tad'unaha al-ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu salat hajir yang kamu namakan salat ini sebagai salat yang pertama. Hina tabhadu syams, ketika mana matahari mula tergelincir. Baik. Sahabat ni kata, Nabi dulu salat hajir. Apa itu salat hajir? Salat hajir ialah salat yang dilaksanakan ketika panas. Salat yang dilaksanakan ketika waktu panas, yakni salat zuhur, yang kamu namakan sebagai salat yang pertama. Yakni salat zuhur ni salat yang kita lakukan di awal siang, tengah-tengah hari. Maka salat ni dipanggil salat yang pertama. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur? Hina tabhadu syams, ketika mana matahari sudah tergelincir. Maksudnya matahari ini dia bermula daripada timur, dia naik sampailah dia tergelincir balik. Maka bila tergelincir saja matahari itu tergelincir saja, matahari itu kita namakan sebagai matahari yang menunjukkan masuknya waktu zuhur. Kemudian dia kata, wa yusallil asar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu asar. Summa yarji'u ahaduna ila rahlih fi aqsal Madinah wasyamsu hayyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar. Kemudian apabila salah seorang daripada kami balik ke tempat dia, balik ke rumah dia, balik ke kediaman dia yang berada di hujung Madinah, waktu tu matahari masih lagi hidup. Apa maksud matahari masih hidup? Maksudnya masih lagi memancarkan cahaya.
wa nasitu ma qala fil maghrib, dan aku terlupa apa yang Abu Barzah sebut ketika mana salat maghrib. Siapa yang kata aku lupa ni? Sayyar. Sayyar bin Salamah ni diikut ayah dia berbicara dengan Abu Barzah. Abu Barzah ada sebut tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika maghrib, tapi Abu Barzah kata tetapi Sayyar kata Abu Barzah dah sebut, tapi aku lupa pula dia kata. Ya. Tetapi aku lupa berkenaan dengan benda tu. Baik. Wa kana yastahibu an yu'akhkhara min al-'isha allati tad'unaha al-'atama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk diakhirkan Isya, untuk dilewatkan sedikit Isya yang kamu panggilnya sebagai atamah. Yang kamu panggilnya sebagai salat atamah, yakni salat Isya dipanggil juga salat atamah. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan untuk tidur sebelum waktu Isya, wal haditha ba'daha, dan Nabi tak suka untuk bercakap-cakap selepas daripada waktu Isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat ghada, selesai daripada salat Isya, hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, ketika mana seorang lelaki dah mula mengenal orang sebelahnya, yakni orang yang berada di saf sebelah dia. Wa kana yaqra'u bis-sittin ila al-mi'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika baca dalam salat fajar, Nabi baca sekadar 60 ke 100 ayat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ni bagi tahu kat kita tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata Nabi bersabda, dia kata Nabi buat. Adakah ini menjadi hujah? Ya. Secara sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak terdapat dalil lain yang mengatakan ia khusus untuk Nabi, maka ia terpakai dalam hukum. Selagi mana ia bukan khusus untuk Nabi, contohnya Nabi SAW nikah lebih ber-4, tiba-tiba ada dalil kata yang tu khas untuk Nabi, kamu cukup 4 saja, dan kita tak pakailah, kita tak boleh amal. Tapi kalau para sahabat Nabi SAW, dia kata saya melihat Nabi SAW waktu haji Nabi bertawaf 7 kali, dan jadi hukum. Sebab tak ada dalil yang mengatakan itu khusus untuk Nabi. Bahkan dalam hadis Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku tata cara kamu melakukan haji. Jadi kita boleh ambil benda tu, kita boleh amalkan benda tu kerana benda tu jadi hukum. Maka sebab itu dulu saya pernah sebut kan. Sebab itu dulu saya pernah sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dalam peristiwa hijrah, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, Nabi tak hijrah secara terang-terangan. Walaupun sebenarnya Nabi lebih berani daripada Umar. Walaupun sebenarnya Nabi ini lebih berani daripada Umar, tapi Umar pergi terang-terang, Nabi pergi sembunyi-sembunyi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu perbuatan Nabi itu menjadi rujukan. Perbuatan Nabi itu jadi rujukan kepada umat. Umat akan tiru, dan tak semua umat ini kuat, gagah, perkasa macam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka sebab itu Nabi tak buat macam mana Umar buat. Baik. Jadi sahabat ni cerita perbuatan Nabi dan ia menjadi rujukan sebab ini solat. Jadi solat ni dia bagi tahu apa? Dia kata yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya, solat Zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Zuhur ketika mana gelincirnya matahari. Ini merupakan ijma' ulama. Hadis yang kita baca sekarang ni hadis yang dipakai oleh keseluruhan ulama yang mengatakan bahawasanya gelincir matahari merupakan waktu Zuhur masuk. Jadi bila yang kata waktu gelincir ni,
Jadi bila kita nak tahu waktu gelincir ni, ya, kita, tapi sekarang ni dah ada lah, dah pakai jam dah sekarang ni, kan? Dah pakai jam, so geng-geng apa yang berada dalam bidang falak syar'i dah banyak dah bantu kita. Tapi kalau kita nak tahu dari sudut praktikalnya, mereka kira lah. Mereka ambil, patutnya kita ambil kayu yang lurus, kan, kemudian letak di tanah sebelum daripada gelincir, ya. Jadi bila sebelum gelincir, bila matahari tu dah mula naik, ya, bayang tu akan berkurang. Bayang kayu tu mula berkurang sampai hilang. Ya. Bila hilang aja bayang tu, dia akan mula bayang sebelah yang satu lagi. Sebab kalau tadi bayang belah kiri, sekarang bayang dah mula belah kanan, contohnya. So bila mula bayang belah kanan, kan, bila dia mula bertambah, awal bertambah itulah bermulanya waktu zuhur. Awal bertambah tu, mula je timbul bayang belah yang berasingan daripada waktu sebelum daripada gelincir matahari, itulah mulanya waktu zuhur. Okey, baik. Itu nak tahu waktu zuhur. Tapi sekarang ni kita tunggu azan je lah, kan. Tapi mana ke tahu nanti kita pergi lamutan, tak ada, orang kata apa, tak ada app, tak dengar azan, dan kita boleh guna cara itulah, tengok arah matahari, kemudian kita buat kiraan begitu. Okey, akhir waktu zuhur ni bila? Okey, akhir waktu zuhur ni ada perbezaan sikit pendapat di kalangan para ulama. Okey, pendapat yang pertama kata akhir waktu zuhur ialah apabila bayang sesuatu perkara menjadi sama panjang dengan barang tu setelah ditambah dengan bayang yang awal tadi. Kan saya sebut tadi, awal waktu zuhur ada bayang yang mula bertambah setelah dia berkurang. Bayang tu campur dengan tambahan bayang yang sama. Bayang yang sama dengan kayu tadi. Itulah pengakhiran waktu zuhur. Itulah pengakhiran waktu zuhur menurut majoriti ulama. Berdasarkan kepada dalil dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa waqtu zuhri idza zalati syams wa kana dhillu ar-rajul ka tulihi ma lam yahduril 'asr." Waktu zuhur ni apabila gelincirnya matahari dan sampai kepada apabila bayang seorang lelaki itu sama panjang dengan dia. Selagi mana tidak masuk waktu asar. Maksudnya waktu asar masuk bila bayang tu sama panjang dengan objek. Cuma para ulama meletakkan kena tambah satu lagi, kena tambah dia punya kadar bayang waktu mula-mula zawal tadi, mula-mula gelincir tadi, tambah dengan bayang yang sama, maka masuknya waktu asar. Itu pendapat yang pertama, pendapat majoriti ulama. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, yang ni pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah pengasas kepada mazhab Hanafi. Mereka mengatakan waktu zuhur ini kekal sehingga bayang menjadi 2 kali ganda daripada objek. Bila kita letak suatu barang di bawah matahari, bayang tu 2 kali ganda, baru masuk waktu asar. Jadi waktu zuhur menurut mazhab Hanafi panjang berbanding majoriti ulama. Mereka ada guna dalil, mereka ada guna hadis, tetapi hadis mereka tidak sahih. Sebab itu Ibn Abdul Bar, seorang ulama mazhab Maliki, dia mengatakan, dia disebutlah dalam kitab, dia kata khalafa Abu Hanifah fi qawlihi ada al-athar wan nas wa khalafahu ashabuh. Pandangan Abu Hanifah ni telah menyanggahi athar, telah menyanggahi hadis-hadis, telah menyanggahi manusia keseluruhannya, dan anak-anak murid dia pun menyanggahinya. Tapi ini pendapat Abu Hanifah.
Maka sebab itu kadang-kadang mungkinlah saya tak pernah salat asar di Masjid India, tapi ada juga kawan-kawan yang sebut pada saya, dia kata memang kalau Masjid India yang bermazhab Hanafi ni, kalau mereka solat asar mereka tu sedikit lewat daripada kita. Sebab mereka tunggu bayang tu 2 kali ganda lah. Tetapi pendapat yang tepat adalah pendapat majoriti ulama, iaitu bayang jadi sama dengan objek setelah ditolak, setelah ditambah, bukan ditolak, setelah ditambah bayang ketika mana berlakunya gelincir matahari. Baik. Itu berkenaan dengan waktu zuhur. Baik. Kemudian sahabat ni kata, kemudian Nabi SAW bersalat asar. Lepas aja Nabi salat zuhur, waktu gelincir matahari, Nabi salat asar. Lepas Nabi salat asar, kita kena tahu Nabi ni imam dekat Madinah. Nabi bila salat, Nabi mengimamkan para sahabat. Lepas Nabi salat asar dengan para sahabat, salah seorang daripada kami balik ke kediaman dia yang berada di hujung Madinah. Waktu tu matahari kekal bercahaya, maksudnya kekal bercahaya kuat, teranglah lagi. Okey. Persoalannya, bila mula waktu asar ni? Kita sebut tadi berakhirnya waktu zuhur apabila bayang menjadi sama panjang dengan objek ditambah dengan bayang yang ada ketika mana permulaan gelincir matahari. Itu pendapat majoriti ulama. Pendapat yang kedua iaitu pendapat Abu Hanifah, iaitu waktu asar ni bermula bila? Apabila bayang menjadi 2 kali ganda daripada objek. Ini pendapat Abu Hanifah. Saya dah sebut tadi dah. Pendapat yang tepat adalah pendapat majoriti ulama. Majoriti al-ulama. Baik. Sebab apa? Sebab hadis riwayat Muslim clear. Hadis riwayat Muslim clear menunjukkan bahawasanya pendapat majoriti ulama itu adalah selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi kepada akhir waktu asar. Sebab hadis yang kita baca sekarang ni menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ni salat asar tu awal. Sebab bila sahabat yang semayang belakang Nabi SAW, yang salat belakang Nabi, mereka kembali ke rumah di hujung Madinah. Maksud rumah dia agak sedikit jauh lah. Tapi matahari still memancar. Maksudnya awal lah salat asar tu. Jadi bila akhir waktu asar ni, akhir waktu asar ni ialah ada perbezaan pandangan juga. Ada yang kata akhir waktu asar ialah selagi mana matahari tak kuning. Kuning ni maksudnya matahari dah mula pucat, dah tak kuat dah cahaya dia. Ini pendapat Abu Thawr, pendapat Abu Yusuf, pendapat Al-Auza'i, dan inilah pendapat yang kuat dalam mazhab Hanbali. Dalilnya ialah hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Amr dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda, wa waqtu salatil asr ma lam tasfarra syams. Waktu asar itu, waktu salat asar itu selagi mana matahari tidak kekuningan. Ya. Manakala pendapat yang kedua kata akhir waktu asar ni ialah ketika mana bayang setiap perkara menjadi 2 kali ganda. Ini pendapat mazhab Maliki, pendapat Thawri, dan satu riwayat dalam mazhab Ahmad. Okey? Manakala pandangan yang ketiga kata akhir waktu asar ni ialah sebelumnya, akhir waktu asar ialah sebelum terbenamnya matahari, sekadar 1 rakaat. Maksud kalau kita dapat 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, itulah waktu asar yang terakhir. Berdasarkan kepada dalil hadis Abu Hurairah, man adraka raka'atan minal asr qabla at-taghrub asy-syams faqad adraka al-asr. So siapa yang dapat 1 rakaat daripada salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia dah dikira dapat asar. Tapi yang kita bincang ni ialah waktu yang para ulama kata selagi mana matahari belum kuning ni, ialah waktu yang kita panggil sebagai waktu yang terbaik untuk solat asar. Maksud waktu yang terbaik untuk solat asar ni yang kita panggil sebagai waktu ikhtiar, waktu terpilih yang bagus untuk solat, ialah pada sebelum matahari menjadi kuning.
sebelum matahari menjadi kuning. Tetapi kalau kita lewatkan, ya, kalau kita lewatkan solat asar itu sehingga matahari telah menjadi kuning, salat tu menjadi sah. Ya, salat itu menjadi sah. Cuma sebahagian ulama kata tidak digalakkan. Maksudnya makruh lah. Makruh. Tak digalakkan. Walau bagaimanapun ada juga para ulama kata kalau dia ni lewatkan tanpa, orang kata apa, tanpa ada uzur, ada sebahagian ulama mengatakan dosa bila sampai kepada matahari kuning. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya waktu asar ni waktu yang yang boleh untuk kita solat asar ialah bermula daripada masuk waktu asar tu sehingga sebelum matahari kekuningan. Bila matahari kekuningan hingga matahari terbenam, yang ni waktu yang makruh. Kalau tidak ada uzur yang syar'i, tidak ada alasan, makruh untuk kita lewatkan. Tapi kalau ada, contohnya tertidur ke, terlupa ke, ataupun dia baru suci daripada haid ke, dan tidak menjadi makruh, dia wajib untuk solat pada waktu itu. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian Sayyar bagi tahu saya terlupa Abu Barzah sebut berkenaan dengan salat maghrib. Ini benda yang menarik lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, perawi-perawi ni amanah. Bila benda tu lupa, dia akan bagi tahu dia lupa. Sebab tu tuan-tuan kalau dengar kuliah saya pun, kadang-kadang ada yang saya sebut, minta maaf tuan-tuan, saya terlupa. Sebab apa? Memang orang kata benda lupa ni bukanlah satu benda yang mengaibkan. Kerana lupa ni adalah sifat insan. Lupa ni memang sifat insan. Jadi oleh kerana tu, kita jangan malu untuk sebut saya lupa, saya tak tahu, saya akan cek balik. Kerana kalau kita tersilap dalam memberikan pandangan, kita akan dipertanggungjawabkan. Baik. Kemudian, bila kata waktu maghrib, bila awal masuk waktu maghrib, Ibn Munzir, dia mengatakan, ulama berijma' mengatakan awal waktu maghrib ialah apabila terbenamnya matahari. Bila kita nampak matahari itu kan bulat, terbenam habis dia matahari, maka masuklah waktu maghrib. Bahkan ini merupakan ijma' lah. Imam Nawawi menukilkan ijma' dalam masalah ni. At-Tahawi juga menukilkan ijma' dalam masalah ni. Ibn Qudamah juga menukilkan ijma' dalam masalah ni. Ya, dalil mereka apa dia? Dalil mereka ialah hadis Jabir yang kita boleh lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Jabir, ya, yang mana disebutkan di dalam hadis itu, wal maghrib idza wajabat. Maghrib ini masuk waktunya idza wajabat. Apa itu wajabat? Apabila matahari mula tenggelam. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Salamah bin Al-Aqwa, dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghrib idza gharabat asy-syams. Kata Salamah bin Al-Aqwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib apabila matahari terbenam. So mula matahari terbenam, maka bermulalah waktu maghrib. Baik. Bila berakhir waktu maghrib? Bila berakhir waktu maghrib, ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, akhir waktu maghrib ialah apabila terbenamnya mega yang berwarna merah, yakni cahaya yang berwarna merah yang berada di kaki langit. Matahari terbenam, dia akan tinggalkan cahaya merah. Itu waktu maghrib. Bila cahaya merah tu hilang, maka waktu maghrib pun habis. Inilah pendapat yang majoriti ulama. Itulah akhir waktu maghrib. Dia kata bila mega merah ni hilang aja dan masuk waktu isyak. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim daripada Abdullah bin Amr yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa waqtul maghrib ma lam yaghib asy-syafaq. Waktu maghrib selagi mana
mega merah tidak kehilangan. Waktu maghrib tu still ada selagi mana mega merah itu tidak hilang, tidak tenggelam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Baik. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan waktu maghrib ni cuma satu waktu je. Maksudnya waktu maghrib ni tak panjang. Waktu maghrib ni tak panjang. Kalau ikut pendapat sebahagian ulama. Ya. Iaitu kalau ikut sebahagian ulama, dia kata waktu maghrib ni bila? Dia kata waktu maghrib ini bermula daripada tenggelamnya matahari sehingga berlalunya waktu yang mana kadar waktu tu memungkinkan kita berwudu, menutup aurat, melakukan azan, buat iqamah, salat 5 waktu. Kenapa salat 5 waktu? Sebab ada qabliyah. Sebab ada ba'diyah. Dan inqadhal waqt, berakhirlah waktu maghrib. Jadi kalau ikut pendapat ni waktu maghrib tu memang pendek sangatlah. Ini disebut oleh sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Dia kata pendek sangat waktu maghrib. Dalil mereka apa? Dalil mereka ialah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dan juga Ibn Abbas, yang mana hadis tu menceritakan Jibril sewaktu turun mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar Nabi waktu-waktu salat ni, bila masuk solat maghrib, Jibril orang kata apa? Jibril turun pada satu waktu saja, iaitu pada waktu terbenamnya matahari. Jibril tak turun di waktu yang berbeza. Dia tak turun di awal, pada esok dia turun di akhir. Tak. Jibril turun di satu waktu. Hari pertama pun sama, hari kedua pun sama. Jadi dia kata, waktu maghrib ni waktu yang pendek. Baik, ini pendapat yang kedua lah. Pendapat yang ketiga, ini pendapat ni pelik sikit. Dia kata, solat maghrib dan isya tidak akan berakhir sehinggalah waktu fajar. Tapi pendapat ni pendapat yang pelik lah. Pendapat yang clear menyanggahi dalil. Ini pendapat daripada Taus dan pendapat daripada Atha tabi'in. Tapi pendapat yang sahih ialah pendapat majoriti ulama yang mengatakan waktu maghrib itu bermula ketika terbenamnya matahari dan berakhir berakhir ketika mana mega sudah mula hilang daripada langit. Cuma bila kita kata mega hilang tu, kan? Bila kita kata mega hilang tu, mega ni apa dia? Saya kata cahaya kan? Cahaya yang muncul setelah terbenam matahari. Okey, majoriti ulama kata mega ni ialah cahaya kemerah-merahan. Inilah pendapat majoriti ulama. Tetapi ada juga yang kata mega ni cahaya putih, bukan cahaya merah. Cahaya putih. Ini pendapat Abu Hanifah. Tetapi pendapat yang tepat ialah mega ni cahaya merah yang berada di kaki langit, bukan warna putih tapi warna kemerah-merahan. Bila hilang yang tu, masuklah waktu isya. Masuklah waktu isya. Berapa lama tu Ustaz? Wallahu a'lam. Kadang-kadang waktu maghrib ni ada ikut musim lah. Kalau negara yang 4 musim lagilah kita akan nampak perbezaannya. Cuma kita tengoklah langit. Bila cahaya tu dah hilang di kaki langit, maka hilang. Tapi kita duduk di bandar ni payah nak nampak sebab kaki langit susah nak nampak. Jadi sebab itu sekarang ni kebanyakan orang dia hanya berpada dengan azan di masjid lah. Berpada dengan azan di masjid ataupun azan di azan di apps dia. Kalau duduk Kuala Lumpur, azan di TV ya. Baik. Manakala bila masuk aja salat waktu isya, bila berakhirnya salat isya, ulama juga berbeza pendapat. Ada yang kata salat isya berakhir setelah separuh malam. Hadis riwayat Muslim menjadi sandaran bagi pandangan ini daripada Abdullah bin Amr yang mengatakan Nabi SAW bersabda, "Wa waqtul isya ila nisfil lailil awsat." Waktu isya itu sehingga separuh malam.
sehingga separuh malam. Manakala pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya waktu isyak itu berakhir ialah apabila terbitnya fajar. Waktu isyak itu berakhir waktu terbitnya fajar. Tetapi pendapat yang tepat dalam masalah ni ialah dua-dua hadis itu sahih, cuma waktu ikhtiar, waktu terbaik untuk melaksanakan salat isyak ialah sebelum separuh malam. Sebelum separuh malam. Sesiapa yang melewatkan salat isyak sehingga melepasi separuh malam tanpa ada uzur yang syar'i, maka hukumnya makruh. Tetapi salat itu masih sah kerana salat isyak akan berakhir apabila terbitnya fajar. Maksud hilangnya waktu isyak sehingga terbitnya fajar. Berdasarkan kepada hadis Abu Qatadah dalam Sahih Muslim, yang mana dalam tu Nabi SAW, dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, "Ama innahu laisa fin naumi tafrid wa innama tafrid ala man lam yusalli salah hatta yaji'a waqtu salatil ukhra." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dalam tidur itu tidak ada kecuaian. Yang dimaksudkan dengan kecuaian ialah orang yang tidak salat, orang yang tidak melaksanakan salat sehingga datang waktu salat yang lain. Hadis ni nak bagi tahu kita, Nabi SAW kata salat ni dia bersambung-sambung waktunya. Sebab Nabi kata orang yang tidur ni tak cuai lah, sebab dia tertidur kan. Maka dia diberikan rukhsah kalau betul-betul dia tak sedar. Yang cuai ni ialah orang yang tak salat, dia tak melaksanakan salat sehingga datang waktu salat berikutnya. Menunjukkan waktu salat yang dia tak salat tu bersambung dengan waktu salat selepasnya. Jadi bila waktu salat ni bersambung, dah tentulah waktu isyak bersambung dengan waktu subuh. Sebab Nabi kata dia tidur, bukan dia tidur, dia tinggalkan salat sehingga datang waktu salat berikutnya. Salat ni dia tak salat, masuk waktu berikutnya. Menunjukkan waktu salat ni dia bersambung. Cuma di sana ada hadis yang khusus yang mengatakan salat subuh ni berakhir bila matahari terbit. Dia tak bersambung dengan waktu zuhur. Itu ada dalil khas. Yang ni tak ada dalil khas yang mengatakan salat tu tak bersambung. Oleh kerana itulah, ya, pendapat yang tepat mengatakan waktu solat isyak tu berakhir bila masuknya waktu fajar. Mana yang Nabi sebut solat isyak itu sehingga separuh malam, itu hanya waktu ikhtiar, waktu yang terbaik untuk melaksanakan solat. Ya, baik. Jadi kalaulah kata dia ni, seseorang ni, dia berada dalam kesibukan, tak mampu nak solat sebelum separuh malam, ya, maka dia wajib laksanakan selepas daripada separuh malam. Yang lepas pada separuh malam solat isyak ni dipanggil solat waktu darurat sampai terbitnya fajar. Contohnya macam orang yang tertidur baru bangun, ataupun perempuan yang haid baru suci dan dia kena mandi, wajib dia melaksanakan solat isyak. Baik. Waktu subuh pula. Waktu subuh ni bila awal waktunya? Waktu subuh ni awal waktu ialah apabila terbitnya fajar sadiq. Apa itu fajar sadiq? Fajar sadiq ini adalah fajar cahaya putih yang melintang di kaki langit sebelum terbitnya matahari. Dia ada fajar kadzib, ada fajar sadiq. Fajar kadzib ini cahaya yang tegak ke langit. Manakala fajar sadiq ialah fajar yang melintang, cahaya yang melintang di kaki langit. Terbit aja fajar sadiq, maka salat subuh pun masuk. Ini pendapat keseluruhan ulama. Ibn Abdul Bar mengatakan, ajma'al ulama ala anna awwala waqti salati subhi tulu'ul fajr الثاني إذا تبين طلوعه وهو البياض المنتشر من أفق المشرق والذي لا ظلمة بعده. Kata Ibn Abdul Bar, ulama telah bersepakat
mengatakan bahawasanya awal waktu salat subuh ialah terbitnya fajar yang kedua apabila jelas ia muncul. Apa dia? Bayadul muntashir. Cahaya putih yang bertebaran di ufuk timur. Yang mana selepas daripada tu la zulmata ba'dahu, tidak akan jadi gelap lagi. Dia akan muncul yang putih itu, dia akan muncul sehinggalah hari itu menjadi cerah. Ya, sehinggalah hari itu menjadi cerah. Ya. Dalilnya yang mengatakan waktu subuh ni masuk bila mana terbitnya fajar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr di sisi Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams. Waktu salat subuh ini bermula daripada terbitnya fajar selagi mana matahari tidak orang kata apa, tidak muncul. Matahari tidak muncul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok kat sini memang para ulama ada sedikit perbezaan pandangan berkenaan dengan waktu salat berdasarkan kepada perbezaan riwayat yang datang, tetapi mereka tetap sepakat pada waktu yang disepakati. Maksudnya ada walaupun ada sebahagian khilaf dalam menentukan awal dan akhir, tapi waktu solat tu ada, kesemua pandangan-pandangan tu bersepakat pada sejuzuk daripada waktu tersebut, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada perbahasan berikutnya. Sekejap, saya bacakan hadis. Baik. Kata al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawm al-khandaq mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama shaghaluna an salati al-wusta hatta ghabat asy-syams, muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin li Muslim shaghaluna an salati al-wusta salati al-'asr ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya daripada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika mana hari Khandaq. Hari Khandaq ni hari peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni berlaku ketika mana Quraisy dan orang-orang Arab yang berada di sekitar semenanjung Arab itu berhimpun nak memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Maka bila mana himpunan mereka itu, pakatan mereka itu pakatan yang sangat-sangat besar, maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa buat paritlah. Nabi tanyalah pandangan para sahabat, lalu mereka pun memberikan cadangan. Ya, lalu mereka memberikan cadangan. Sebahagian daripada mereka iaitu yang kita panggil sebagai Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Parsi. Dia kata, kalau zaman kami di Parsi dulu, kami buat parit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkubu bersama dengan para sahabat di Madinah, lalu dibinakan parit supaya orang-orang Quraisy bersama dengan konco-konco mereka tidak dapat memasuki Madinah.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu peperangan Khandaq. Jadi hadis ini menceritakan tentang peperangan Khandaq tu. Iaitu Nabi SAW sebut, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Allah akan mala'a, akan memenuhkan, akan mengisi kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Seperti mana mereka ini telah menyibukkan kita daripada kita melakukan salat usta sehingga terbenamnya matahari. So Nabi SAW dalam hadis ni sangat-sangat marah. Sebab apa marah? Sebab orang Quraisy dan konco-konconya berperang dengan Nabi SAW dan peperangan itu sangat-sangat dahsyat sehingga Nabi dan para sahabat tidak berupaya untuk melaksanakan salat asar di waktunya. Waktu perang ni. Jadi Nabi SAW doa kepada Allah supaya mengisi rumah mereka dan kubur mereka dengan api. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sebut, "Syaghaluna 'anis salatil wusta." Salatil asr, "Tsumma sallaha bainal maghrib wal isya." Nabi kata, mereka telah menyibukkan kami daripada melaksanakan salat usta, salat pertengahan, yakni salat asar. Tsumma sallaha bainal maghrib wal isya. Kemudian Nabi SAW melakukan salat tersebut, yakni salat asar, di antara maghrib dan isya. Dalam riwayat yang lain, iaitu dalam Sahih Muslim juga, daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud cerita lebih detail lah, dia kata, habasal musyrikuna Rasulullah SAW an salatil asar. Orang-orang musyrikin telah menghalang Nabi SAW daripada melakukan salat asar sehingga matahari telah menjadi merah ataupun matahari telah menjadi kekuningan. Maka Nabi SAW menyebutkan, syaghaluna 'anis salatil wusta. Mereka telah menyibukkan kita daripada melakukan salat usta, salat pertengahan, salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Moga Allah mengisi badan-badan mereka dan kubur-kubur mereka dengan api, yakni api neraka. Aw hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara, ataupun Allah akan memenuhkan perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Baik. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh ambil beberapa pengajaran lah. Yang pertama sekali, yang dimaksudkan dengan salatil wusta, salat pertengahan, itu adalah salat asar. Sebab datang dalam hadis ni clear disebutkan salat wusta itu adalah salat asar. Sebab apa? Sebab ada sebahagian ulama mengatakan salat wusta itu bukan salat asar. Tetapi pendapat yang tepat berdasarkan kepada hadis ini, hadis yang sahih, ia adalah salat asar. Di sana ada juga hadis daripada Ali bin Abi Talib, ya, daripada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana Ali mengatakan, kunna narahal fajr. Dulu kami menyangka salat wusta itu adalah salat fajar. Ali kata, dulu kami menyangka salat wusta itu, salat pertengahan yang disebut dalam Quran itu salat fajar. Hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaumal ahzab, sehingga saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada hari Ahzab, yakni pada hari Khandaq, syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asar. Mereka telah menyibukkan kita daripada melaksanakan salat wusta, yakni salat asar. Kata Ibnul Asir, dinamakan salat itu dengan salat wusta, salat pertengahan, kerana li'annaha afdalus salah, kerana ia merupakan salat yang paling afdal, wa a'zamuha ajra, dan pahalanya paling besar. Walidzalika khussat bil muhafazati 'alaiha. Oleh kerana itulah salat ni disebut supaya dijaga. Hafizu 'ala salawat was salatil wusta. Peliharalah kamu akan salat, terutamanya salat wusta,
yakni salat asar. Kenapa salat asar tu ditekankan oleh Al-Quran? Kerana salat asar itu salat di mana, salat yang disyariatkan di mana orang sedang kepenatan balik pada kerja. Orang balik pada kerja, jadi orang penat. Jadi takut-takut terleka dan terlalai, menyebabkan tak lakukan salat asar itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hadis nak bagi tahu kat kita, kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya sehingga nyawa boleh terkorban, seseorang itu diberikan uzur untuk tidak melakukan salat di waktunya kerana sedang berhadapan dengan bahaya. Kalau salat boleh mati, dan Allah Ta'ala itu Maha Pemurah. Allah Ta'ala tidak mengira ia sebagai satu dosa, boleh diganti solat itu walaupun selepas keluarnya waktu. Ada juga sebahagian ulama kata ini sebelum disyariatkan salat khauf. Maksudnya sekarang dah ada salat khauf. Mungkin ada yang kata kan boleh salat khauf. Salat khauf ni kita salat dalam keadaan apa sekalipun tak apa. Salat khauf ni solat waktu yang disyariatkan waktu perang kan. Ya. Jadi Ibn Hajar dia kata setuju dengan pendapat ni. Dia kata yang mana di dalam riwayat Nasa'i mengatakan dari hadis Abu Sa'id, dia kata peristiwa Nabi SAW ni yang Nabi terpaksa salat asar di luar waktu ni sebelum daripada Allah menurunkan salat khauf. Jadi kalau dah ada salat khauf, maka tak ada alasan lagi lah untuk kita meninggalkan salat dengan alasan bahaya. Sebab salat khauf boleh dilaksanakan dengan apa cara sekalipun yang kita mampu. Yang kita mampu. Itu pendapat yang Ibn Hajar cenderung pada. Baik. Yang seterusnya, ya. Hadis ni juga membuktikan kepada kita sesiapa yang terlupa untuk salat, maka wajib dilaksanakan salat tersebut sejurus selepas kita mengingatinya. Seperti mana hadis yang kita biasa dengar, yang selalu saya baca, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang terlupa dengan sesuatu salat, akan sesuatu salat, man nama an salatin, sesiapa yang tertidur sehingga terlepas salat, au nasiyaha, ataupun terlupa tentang, falyusalliha idza dzakara, maka hendaklah kita bersalat apabila kita teringat. Okey, maka tak ada dosa bagi dia sebab dia tertidur ataupun dia terlupa, itu ada unsur untuk dia. Hadis ni juga nak bagi tahu kita dibenarkan untuk mendoakan keburukan terhadap orang zalim. Sebab orang zalim ni dia dah menzalimi kita. Jadi kita diberikan pilihan sama ada nak berdoa supaya Allah Ta'ala memberikan hidayah pada dia. Kalau nak doa supaya Allah Ta'ala ambil tindakan pada dia pun boleh. Boleh. Sebab itu Nabi SAW suruh kita ni takut dengan doa orang yang dizalimi. Nabi suruh kita takut. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu doa orang yang dizalimi. Li'annahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kerana tidak ada hijab, tidak ada orang kata apa, penghalang antara doa dia dengan Allah. Tidak ada penghalang di antara doa dia dengan Allah. Maksud doa dia tu mustajab, Allah Ta'ala terima. Jadi Nabi suruh takut sebab apa? Adakah dia nak doa baik-baik je? Kalau nak doa baik, orang yang dizalimi tu nak doa baik, maka Nabi tak suruh takut lah. Tapi bila Nabi suruh takut, menunjukkan doa orang yang dizalimi ni berkemungkinan doa itu adalah doa yang supaya Allah mengambil tindakan kepada orang yang menzalimi itu. Ini para ulama sebut sihamul layali, anak panah yang datang pada waktu malam. Apa maksud anak panah yang datang pada waktu malam? Tuan-tuan, dalam peperangan, anak panah yang datang pada waktu siang itu kita boleh nampak dia terbang dan kita boleh ambil protection. Tapi anak panah yang datang pada waktu malam ni bahaya. Ya, anak panah yang datang pada waktu malam ni kita tak tahu sebab gelap. Tiba-tiba datang cucuk kita.
Jadi sebab itu doa orang yang dizalimi ni selalu digambarkan sebagai sihamul layali, anak panah yang datang pada waktu malam, terutama kalau dia berdoa pada waktu malam. Dia berdoa kepada Allah waktu kita sedang tidur, kita tak sedar, kita lena tidur, sedangkan kita zalimi dia. Dia mendadah tangan pada Allah, minta sungguh-sungguh pada Allah supaya Allah ambil tindakan pada kita. Itu sangat-sangat bahaya, tuan-tuan. Itu sangat-sangat bahaya. Ya. Jadi kita hati-hatilah supaya kita tidak menzalimi mana-mana orang. Kerana bab doa orang yang dizalimi ni, doa dia makbul. Sama ada cepat atau lambat dia. Okey. Hadis ni juga menjadi dalil oleh ulama hadis yang membenarkan, ya, yang membenarkan kita meriwayatkan dengan makna. Sebab kalau kita tengok jalur-jalur yang saya baca tadi ada beza. Ya, ada beza riwayat dengan makna. Tapi orang ni ada, saya tak nafi isu ni isu khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama dia tak membenarkan riwayat hadis dengan makna. Majoriti ulama membenarkan. Majoriti ulama dia menggunakan dalil ni. Sebab dalam riwayat Ibn Mas'ud tu dia tak apa ingat, dia kata mala Allah ke hasyallah. Allah Ta'ala memenuhkan ke ataupun Allah Ta'ala isi, sedangkan maknanya dua sama. Tapi orang yang tak membenarkan dia kata tengok ini membuktikan tak boleh riwayatkan makna, sebab tu dia tak ingat, dia kata antara dua. Bahkan inilah sebenarnya boleh. Sebab bila dia riwayat salah satu daripada dua, salah satu itu daripada dengan makna lah. Kan? Tapi dengan syaratlah orang yang nak riwayat dengan makna ni, mereka mesti riwayat sehingga dengan lafaz yang tidak boleh mengubah makna sesebuah hadis. Kalau riwayat mereka ni tak pandai dalam bahasa Arab, tak boleh. Kerana bimbang mereka akan mengubah sesebuah makna. Takut mereka ubah makna bagi hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah lebih kurang hadis yang faedah untuk hadis ni kita boleh ambil. Insya-Allah kalau ada kesempatan yang lain kita akan ambil lagi manfaat daripada hadis-hadis yang lain dalam masalah dalam isu ni, insya-Allah. Jadi saya rasa saya berhenti dulu di sini. Saya tengok kalau ada soalan. Baik. Yang mana sempat dan saya mampu lah. Saya tak mampu tu saya minta maaf. Kita tangguhkan soalan tu, insya-Allah kalau tak mampu. Sekejap ya. Okey, banyak soalan ni. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, apakah hukum tahlil arwah beramai-ramai? Malah ada sebagian ustaz yang kata perkara itu bukan bid'ah kerana baca Yasin merupakan ayat Al-Quran, serta panggil ramai-ramai untuk sedekahkan makanan kepada mereka. Jadi apa pendapat ustaz tentang kenduri tahlil? Mohon penjelasan. Pertama sekali, yang sunnahnya apabila berlaku kematian pada mana-mana rumah, jiran memberi makan kepada si mati. Ya, tidak perlu kita pergi makan di rumah si mati sedangkan dia sedang sibuk. Dia sedang sibuk dengan urusan jenazah, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad ja'ahum ma yashghuluhum, ataupun amrun syaghalahum. Buatlah makan kepada keluarga Ja'far kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Adapun bacaan tahlil yang mempunyai susunan yang tertentu itu, lepas baca surah ni dan disusun dan dianggap mempunyai fadilat yang tertentu, itu juga tidak ada dalam mana-mana dalil yang khusus. Maka perbuatan melazimi bacaan tersebut dengan menganggap ia mempunyai fadilat yang khusus, tidak ada mana-mana dalil yang menyebutkannya. Wallahu a'lam.
Jadi kita tak terikat lah, kita boleh baca apa-apa surah dan menghadiahkan pahala kepada si mati. Bukan semesti Fatihah, bukan semesti Baqarah, bukan semesti Yasin. Apa saja bacaan yang kita baca dan kita sedekahkan kepada si mati, ia sampai menurut sebahagian ulama seperti mana dalam mazhab Hambali. Tapi pendapat yang dinukilkan daripada Imam Syafi'i, pendapat yang masyhur, mengatakan tidak sampai. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Tetapi jangan kita lupa, ada sesuatu perkara untuk si mati ni yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, dia sampai. Apa dia? Doa kepada si mati. Sebab itu Nabi SAW sewaktu berada di kubur, Nabi SAW pesan pada para sahabat, is'alu li akhikumut tasbih fa innahu al-an yus'al. Mintalah, doalah kepada Allah supaya saudara kamu yang meninggal dunia ini diberikan kekuatan ataupun keteguhan, kerana sekarang dia ditanya. So dia orang kata apa? Dia tidak ada khilaf di kalangan para ulama yang kita sepatutnya kena rebut, iaitu doa. Bacaan Quran ni lepas doa. Kita nak sedekah pada si mati, khilaf di kalangan para ulama, ada yang membenarkan. Ya, baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kita mengetahui doa ibu ni mustajab. Soalan saya, sekiranya seorang ibu tu seringkali menyebut perkataan tak elok, tak ada anak, contoh bodoh, bengap dan lain-lain, sedangkan si ayah sentiasa mendoakan kebaikan untuk anak, adakah doa si ibu itu diaminkan oleh malaikat dan dimakbulkan oleh Allah? Okey. Dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan, Nabi kata, la tad'u ala auladikum. Hadis riwayat Muslim. Kamu jangan mendoakan keburukan kepada anak-anak kamu. Kenapa? Kerana Nabi SAW tak nak doa itu menjadi satu hakikat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan doa ibu dan ayah kepada anak ini mustajab. Tetapi kalaulah kata ibu dan bapa itu mendoakan anak waktu mereka sedang dalam kemarahan yang melampau, para ulama tafsir umpamanya Ibnu Katsir menyebutkan bahawasanya apa yang disebutkan waktu marah itu Allah Ta'ala tidak akan jadikan ia sebagai mustajab. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya? Wallahu a'lam. Jadi kalau ibu tu sebut dalam keadaan dia marah, insya-Allah Allah Ta'ala tidak akan mustajabkan kalau dia doa keburukan. Baik. Oh, okey. Ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran bagi masa separuh malam tu antara pukul berapa ya? Terima kasih. Anggaran bagi separuh malam tu tuan-tuan kira bermula daripada maghrib sehingga subuh bahagi 2. Bukan 12 tengah malam ya. Waktu maghrib sampai waktu subuh esok berapa jam bahagi 2. Itulah separuh malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar satu pandangan mengatakan boleh lewatkan solat isyak supaya boleh laksanakan juga solat malam atau tahajud. Bagaimana dengan ini? Ada hadis Nabi SAW menyebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya ila sulusil lail. Nabi kata, hadis riwayat Bukhari, kalaulah tidak kerana aku akan menyusahkan umat aku akan suruh mereka ini melewatkan isyak sehingga sepertiga malam. Ini pendapat majoriti ulama. Tetapi di sana ada juga ulama yang mengatakan awal isyak ni bagus. Isyak ni awal. Tetapi hadis yang tadi mengatakan bahawasanya dilewatkan sedikit isyak itu bagus. Tetapi pendapat yang sahih ialah kita melihat kepada keadaan makmum. Kalau makmum kita, kalaulah kata kita lewatkan isyak, makmum tak mampu untuk follow sehingga orang tak datang semayang berjemaah di masjid, maka kita awalkan.
Kalau makmum mampu, dan kita lewatkan sehingga sepertiga malam. Sepertiga ni sama juga daripada maghrib sampai ke subuh, bahagi 3. So kita akan dapat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya kita sedang bermusafir menaiki flight ke luar negara dan perlu solat dalam kapal terbang, adakah kita bersolat mengikut waktu setempat ketika kapal terbang melintasi ruang udara negara berkenaan ataupun ikut negara waktu kita berlepas? Kita bersolat ni wajib mengikut keadaan di mana kita berada. Di mana kita berada, kita terikat dengan waktu tu. Jadi kalau kita berlepas waktu lepas Zuhur dan kita berlepas, Malaysia dah contohnya dah asar, sedangkan negara tu belum asar. So kita tunggulah sampai negara tu masuk asar dulu, barulah kita lakukan solat. Dia macam puasa lah juga kan, bila kita terbang ke satu tempat, turun mendarat, belum lagi masuk waktu maghrib, dan kita kena tunggu sampai maghrib lah, baru dikira kita boleh berbuka puasa, sebab kita terikat dengan orang tempat tu. Wallahu a'lam. Ustaz, baru ni ada ustaz memberi ceramah tajuk bahaya Wahabi dan diberikan ciri-ciri Wahabi. Soalan saya, ciri-ciri Wahabi ni memang ada ditetapkan ulama mutabar dulu ke ataupun hanya rekaan ulama masa kini? Wahabi ni saya pun pening kepala tentang dia punya dia punya definisi. Saya pun tak tahu definisi Wahabi ni apa dia. Sebab dia orang kata Wahabi ni orang yang tak suka bid'ah. Orang yang suka membid'ahkan. Kalau itu dia punya ciri-ciri Wahabi, kitab mazhab Syafi'i pun ada sebut tentang bid'ah ni. Banyak juga kitab mazhab Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i yang membid'ahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh ramai orang di zaman dia orang. So, tapi nak kata mazhab Syafi'i itu Wahabi, kita pun tak sampai hati, itu pertama. Ada yang kata, yang Wahabi ni mereka yang pegang ayat-ayat sifat tanpa takwil. Tapi saya tengok ada je orang yang berpegang dengan mazhab Asy'ariyah, seperti mana sahabat saya tu, siapa, Ustaz Nur Terus tu, dia Asy'ariyah kan, dia pun dituduh Wahabi oleh ramai orang. Ada yang kata mereka yang tak pegang dengan satu mazhab, mereka yang tak terikat dengan satu mazhab dikira Wahabi. Kalau itu dikira Wahabi, tuan-tuan, kita semua Wahabi lah, sebab kita tak terikat dalam satu mazhab dalam semua keadaan. Bayar zakat pun dah pakai duit. Sedangkan kalau ikut mazhab Syafi'i, kena pakai, orang kata apa, kena pakai beras. Kalau kita nak bayar zakat fitrah, kita bayar pakai duit. Kalau bela lembu, kena bayar pakai lembu. Tapi hari ini kebanyakan orang yang menternak bayar pakai duit. Jadi kita pun dah tak terikat. Kita pergi bank-bank, perbankan Islam umpamanya, kita dah pakai banyak mazhab. Saya ingat lagi, saya jumpa satu tokoh perbankan Islam di Malaysia ni. Saya tanya dia, masa tu dia Datuk lah, sekarang dia Tan Sri lah. Saya kata, Datuk, di Malaysia ni kita terikat dengan mazhab tertentu ke untuk perbankan Islam? Dia kata tak, kita tak terikat dengan satu mazhab. Kita tengok mana yang boleh menyelesaikan masalah umat dalam berakad dan kita pakai. Ada kadang-kadang ada produk guna mazhab Maliki, kadang-kadang ada guna mazhab Hambali. Jadi kita yang berurusan dengan perbankan Islam, automatik kita memakai mazhab yang pelbagai. Jadi kalau tak terikat dengan satu mazhab dipanggil Wahabi. Jadi kebanyakan orang di Malaysia telah pun menjadi Wahabi. Itu ada yang kata ada orang ni tak nak pakai ulama, dia pakai Quran Sunnah aje, ambil direct Quran Sunnah. Saya kata, siapa yang pakai Quran Sunnah tak pakai ulama ni? Cuba bagi tahu, sebut nama sikit siapa. Saya pada awal sampai ke akhir kuliah, saya sebut nama-nama ulama. Saya sebut nama-nama ulama yang menjadi sandaran kita. Cuma kita nak pakai ulama ni, kita kena ambil ulama yang menerima Quran Sunnah lah, bukan ulama yang dalam kuliah asyik pakai dalil mimpi je. Kan? Mesti pakai Quran Sunnah lah. Ulama tu mesti pakai Quran Sunnah baru dia boleh jadi rujukan kita. Jadi Wahabi ni satu benda yang pelik, satu benda yang kita pun tak tahu apa dia. Orang takut, tapi kita pun tak tahu apa dia. Kan? Dia kata dia orang ni nak kembali pada Quran dan Sunnah. Jadi apa masalah nak kembali pada Quran dan Sunnah sampai jadi bahaya ni? Apa yang bahaya nak kembali kepada Quran dan Sunnah ni? Kalau nak kembali kepada kitab sihir tu bahayalah. Kan?
Jadi saya pun tak tahu sebenarnya bahaya tu apa dia. Punyalah nak buat roadshow, bahaya tu, bahaya, bahaya apa Wahabi. Tapi kita pun tak tahu Wahabi tu apa dia. Kan? Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, saya kira cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Tak maaf kalau ada soalan-soalan yang saya tak sempat nak jawab. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Nur Islam Academy yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini, pada Kak Lin, pada semua tim-tim Nur Islam Academy. Moga Allah Ta'ala merahmati kalian, memberkati kalian. Dan terima kasih kepada hadirin yang bersama-sama dalam kuliah pada hari ini, sudi meluangkan masa bersama saya. Moga Allah Ta'ala berkati juga tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.